آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. آمين يا رب العالمين. Pertama sekali, Alhamdulillah, saya mulai dengan ucapan tahmid kesyukuran. Syukur pada Allah atas pertemuan kita pada pagi ini, pagi 19 Ramadan 1445 Hijrah. Kasih kepada moderator, seluruh staf kepimpinan SPAK, muslimin muslimat, para pencinta ilmu, para puasawan, tak kira di mana sekalipun kita berada, insya-Allah. Hari Ramadan sudah masuk hari yang ke-19. Semoga kita semua akan naik kelas. Lapar dan dahaga harap-harapnya membekas. Di akhirat nanti insya-Allah kita mendapat balas. Amin ya rabbal alamin. 17 Ramadan nuzulnya Al-Quran, kitab panduan umat sepanjang zaman. Takkan berubahnya kerana ia isi kalam Tuhan. Takkan lekang dek panas, takkan lapuk juga dek hujan, insya-Allah. Para jemaah sekalian, pada pagi ini sukalah saya nak berkongsi dalam ruangan tazkirah kita ini tentang satu peristiwa yang kita sambut pada 17 Ramadan setiap tahun, iaitu peristiwa nuzulul Quran, insya-Allah. Jadi tazkirah kita lebih kurang 25 minit ini kita bicarakan tentang nuzulul Quran, yang mana kita kalau di Malaysia ni ada setengah negeri yang ambil cuti sempena dengan nuzulul Quran. Moga-moga dengan tazkirah berkaitan nuzulul Quran ini menjadikan kita seorang pencinta Al-Quran, seorang pencinta wahyu, insya-Allah. Para jemaah sekalian, tepat 1458 tahun 2 hari yang lepas. 1458 tahun 2 hari yang lepas, pada tanggal 17 Ramadan, pada hari Jumaat, tahun yang ke-41 keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga di bulan Ramadan, berlakulah satu peristiwa yang kita kenali sebagai nuzulul Quran. Peristiwa apa dia, Ustaz? Iaitu 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, dan ia berlaku di satu tempat yang dikenali dengan Jabal Nur, iaitu di Gua Hira. Di Gua Hira. 17 Ramadan tu. Kita hari ni 19 Ramadan. Bila kita sebut tentang Ramadan, ia bukan dikenali sahaja sebagai Syahrus Siyam, bulannya puasa. Ia bukan juga dikenali sebagai Syahrul Qiyam, bulan kita mendirikan salat tarawih. Tetapi Ramadan juga kita kenali dia sebagai Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Sebab apa, Ustaz? Ramadan disebut bulan turunnya Al-Quran. Bahkan Allah muliakan Ramadan lagi, bukan sahaja kitab Al-Quran sahaja yang turun pada bulan Ramadan, tetapi kitab-kitab samawi yang lain juga ia diturunkan pada bulan Ramadan sebenarnya. Hebat bulan Ramadan ni, para jemaah sekalian. Sebab bulan Ramadan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah bulan diturunkan Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim turun pada bulan Ramadan. Kitab Taurat juga turun pada bulan Ramadan. Kitab Injil juga turun pada bulan Ramadan. Apatah lagi Al-Quranul Karim, Allah menyebut secara jelas
Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan juga bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan ini disebutkan dalam hadis sebenarnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, yang menyebut tentang satu hadis daripada seorang sahabat namanya Wathilah bin Asqa. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilatit Taurat li sittin madina min Ramadan wal Injil li thalatha khallat min Ramadan wa unzilatil Furqan li arba'in khallat min Ramadan. Maksudnya Allah telah menurunkan suhuf Ibrahim pada awal Ramadan, malamnya iaitu Ramadan yang pertama. Suhuf Ibrahim tu Allah turunkan pada malam yang pertama Ramadan kepada Nabi Ibrahim. Dan Allah menurunkan kitab Taurat 600 tahun selepas turunnya suhuf Ibrahim juga pada bulan Ramadan. Dan Allah menurunkan kitab Injil 300 tahun juga pada bulan Ramadan. Dan Allah menurunkan Al-Furqan iaitu Al-Quran pada tanggal 24 Ramadan. Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Salah satu ayatnya. Oh, mungkin kita tanya, Ustaz, apa yang dimaksudkan Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan? Kan kita menyambut nuzulul Quran 17 Ramadan, Ustaz. Para jemaah sekalian, dalam bab nuzulul Quran, penurunan Al-Quran ini, ada satu ilmu yang kita kena fahami. Nuzulul Quran, penurunan Al-Quran ni dia berlaku dalam 3 fasa, 3 peringkat. Mungkin ini kita jangan dengar kot. Fasa-fasa penurunan Al-Quran, ulama bahagikan kepada 3 garis masa. Garis masa yang pertama, penurunan Al-Quran, ia merujuk kepada penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz, tempat tersimpannya Al-Quran, ke Baitul Izzah, iaitu lapisan langit yang pertama dunia. Ini dirujuk kepada penurunan Al-Quran fasa yang pertama, iaitu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, iaitu Baitul Izzah. Ini penurunan yang pertama. Jadi penurunan Al-Quran ini 3 fasa. Fasa yang pertama, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Inilah yang kita sebut Al-Quran turun pada malam Al-Qadar ni. Fasa yang pertama inilah. Banyak Allah Ta'ala cerita tentang peristiwa ini. Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhim mahfuz. Al-Quran itu satu kitab yang mulia. Ia tersimpan di Lauh Mahfuz. Surah Al-Buruj ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Allah sebut juga, Inna ansalnahu fi laylatil qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Surah Al-Qadar ayat yang pertama. Allah sebut juga, Syahru Ramadhan alladhi unsila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Maka, kalau kita sebut peristiwa nuzulul Quran fasa yang pertama, ia merujuk kepada penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, berlaku di bulan Ramadan pada malam Al-Qadar, tepatnya pada tanggal 27 Ramadan. Penurunan fasa yang pertama ni, Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus semuanya. Dari tempat simpan ke langit dunia secara sekaligus semuanya. Yang sekarang ni kita tengok Al-Quran yang mengandungi padanya 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, ada 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 maqra',
itu memang diturunkan secara sekaligus pada malam Al-Qadar pada fasa yang pertama peristiwa nuzulul Quran. Faham tak para jemaah sekalian? Ini kita dapat ilmu pada pagi ini. Ini fasa yang pertama. Kemudian, fasa yang kedua, nuzulul Quran, penurunan Al-Quran, iaitu fasa Allah turunkan 5 ayat yang pertama, ayat Al-Quran dari surah Al-Alaq, dari Baitul Izzah ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fasa yang kedua. Fasa yang kedua inilah yang kita sebut fasa yang berlaku pada tanggal 17 Ramadan 1458 tahun yang lepas, yang berlaku pada hari Jumaat pada tahun yang ke-41 keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang bertahannus di Gua Hira. Ini juga peristiwa nuzulul Quran. Dan kita di Malaysia kita sambut pada setiap 17 Ramadan tu untuk kita mengingati peristiwa nuzulul Quran, iaitu 5 ayat yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mana Ustaz? Ayat daripada surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ni lah juga dikenali sebagai peristiwa nuzulul Quran. Faham tak para jemaah sekalian? Kalau yang pertama tadi, Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Semua turun pada malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Itu penurunan fasa yang pertama. Penurunan fasa yang kedua, turun 5 ayat saja pada baginda sallallahu alaihi wasallam, juga berlaku di bulan Ramadan, iaitu pada tanggal 17 Ramadan. Itu yang kedua. Dan fasa yang ketiga, nuzulul Quran, penurunan Al-Quran ini, ia turun sama ada dalam bulan Ramadan ataupun bukan di bulan Ramadan, secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Berapa lama peristiwa nuzulul Quran yang ketiga ni? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Peristiwa nuzulul Quran fasa yang ketiga inilah yang kita akan tengok banyak ayat Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada surah Al-Muzammil ke surah Ad-Duha ke, sehinggalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat yang ketiga dalam surah Al-Ma'idah. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Ma'idah. Ayat apa dia ni Ustaz? Ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan kepadamu dan aku redha Islam itu sebagai agamamu. Kita buat sikit catatan. Kalau ayat yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatnya surah Al-Alaq 5 ayat, dan ayat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang ketiga dalam surah Al-Ma'idah, iaitu ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Faham tuan-tuan? Ibu-ibu sekalian, ini 3 fasa penurunan Al-Quran. Biasanya kita di Malaysia ni, kalau kita sebut nuzulul Quran, kita akan rujuk kepada fasa yang kedua tadilah, iaitu nuzulul Quran yang 17 Ramadan tadi. Sedangkan Al-Quran ni penurunannya berlaku selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari,
secara berterusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku peristiwa, maka diturunkan ayat. Berlaku peristiwa, turunnya ayat. Sebab itu para jemaah sekalian, apa tanda orang tu mencintai Al-Quran? Kita nak sebut sikit. Tanda orang mencintai Al-Quran, salah satu tandanya adalah dia memiliki mushafnya tersendiri. Dia memiliki mushaf yang dia beli dengan duit dia. Itu tanda orang yang mencintai Al-Quran. Betapa ramai dalam kalangan kita hari ini, dia tidak memiliki Al-Quran yang dia beli daripada duit dia. Al-Quran itu mungkin Al-Quran dia dapat pada hari perasmian sekolah contohnya. Al-Quran orang bagi hadiah, ataupun Al-Quran yang ambil di masjid, Al-Quran yang warisan. Tetapi orang yang mencintai Al-Quran, dia ada mushaf dia tersendiri yang dia beli hasil daripada duit dia, ataupun kalau dia dapat hadiah sekalipun, memang itulah mushaf yang dia pakai. Itu tanda orang yang mencintai Al-Quran. Dan orang yang mencintai wahyu ataupun Al-Quran ni, satu lagi ciri dia kata para ulama, dia mampu membaca Al-Quran dalam tempoh yang lama dan mampu untuk mendengar Al-Quran dalam tempoh yang lama. Dia bukan sahaja baca, tetapi dia seronok mendengar orang perdengarkan padanya Al-Quran. Maaf kita sebutkan, hari ini betapa ramai orang yang mendakwa dirinya mencintai Al-Quran. Nombor satu sekali, dia tidak mampu baca Al-Quran dengan banyak dan lama, satu. Yang kedua, dia tarik muka kalau dia dengar bacaan Al-Quran tu oleh imam baca ayat-ayat yang panjang. Sedangkan dia dakwa dia ini mencintai Al-Quran. Betul tak? Kalau imam baca panjang sikit, dia macam komplain lah. Awak imam baca lah pendek sikit. Sedangkan ciri orang mencintai Al-Quran, dia seronok bila Al-Quran itu dibacakan. Walaupun dia terpaksa tegak lama. Kalau dia uzur, itu lain cerita lah. Kan? Ada viral kemarin. Satu masjid kita tidak sebutlah nama tempat dia. Masjid ni di Malaysia, dia solat tarawih 8 rakaat. Solat tarawih 8 rakaat ni, dia lakukan hanya dalam masa 15 minit. Para jemaah sekalian. Dan ramai pula yang hadir ke masjid tersebut, kehadirannya menjangkau seramai 500 orang. Kita tak kata salah. Tetapi Ramadan ni lah peluang kita nak baca ataupun kita nak dengar imam baca panjang-panjang sikit. Sebab tanda orang mencintai Al-Quran, dia boleh mendengar bacaan Al-Quran tu walaupun dalam tempoh yang lama. Kalau awak solat tarawih 8 rakaat 15 minit dah selesai, mula pukul 9 suku dah habis dah 8 rakaat. Maknanya satu rakaat lebih kurang seminit lebih sajalah. Maknanya satu ayat je lah dia baca. Sedangkan Ramadan ni bulan Al-Quran. Sebab itu kita respect lah. Ada satu tempat kan di Indonesia ni, dia setiap malam dia khatam bacaan Al-Quran dalam solat tarawih. Ini kita tak mampulah lakukan. Tapi kita ambil sebagai satu motivasi kepada kita agar kita ni menjadi pendengar wahyu Allah dengan kita mencintai Al-Quran walaupun dalam tempoh yang lama. Ada satu tempat di Indonesia tu di Kabupaten Tamboro, di Madrasah Darul Fatah. Dia geng-geng yang hafiz Quran. Dia setiap malam dia akan khatam Al-Quran. Biasanya dia tarawih dekat sana pukul 8, waktu dia awal sikit. Dan dia akan solat tarawih sehinggalah pukul 3 pagi setiap hari. Pukul 8 malam sehingga 3 pagi. Mengambil masa lebih kurang berapa jam, 7 jam kat situ. Jemaahnya bersilih gantilah dalam kalangan penghafal Al-Quran. Setiap rakaat dia akan baca 1 juzuk ke 2 juzuk. Setiap rakaat 1 juzuk ke 2 juzuk. Sehinggalah pada rakaat yang ke-20 tu, dia akan baca pada juzuk yang terakhir, juzuk yang ke-30. Dan ini sebenarnya tanda orang pencinta Al-Quran. Payah tuan-tuan, kita pun tak sanggup sebenarnya.
Tetapi nak sebutnya, orang kalau dah mencintai wahyu Al-Quran, kalau dia dengar imam baca panjang sikit, okey sajalah. Sebab apa? Ramadan bulan Al-Quran dan orang yang mencintai wahyu dia seronok bila dia dengar bacaan Al-Quran tu tadi. Di Malaysia ni saya rasa tak ada kot tempat yang mengkhatamkan Al-Quran setiap malam dalam solat tarawih 30 juzuk, tak ada kot. Para jemaah sekalian, orang yang kalau dia betul-betul dia mencintai Al-Quran, kalau dia baca panjang dalam solat ataupun dia dengar imam baca panjang dalam solat, dia no problem lah. Kalau sikit-sikit tu panjang, mungkinlah ambil masa 1 rakaat, 2 rakaat, 4-5 minit kan. Dia seronok. Bahkan ada satu hadis, boleh kita ambil sebagai pengajaran, sebagai kita orang yang mencintai Al-Quran ni, dan kita berjinak-jinak untuk kita mencintai wahyu Allah. Ada satu hadis yang sahih. Hadis ni diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Bagaimana kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang betul-betul dia mencintai Al-Quran, sehingga di dalam solatnya pada rakaat yang pertama sahaja dia mampu membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah An-Nisa full hanya pada rakaat yang pertama. Full ni maknanya kalau semua ayat diturunkan, dia telah membaca 286 ayat dari surah Al-Baqarah, 200 ayat dari surah Ali Imran dan 176 ayat daripada surah An-Nisa. Lebih kurang 8 juzuk. Lebih kurang 8 juzuk Rasulullah baca pada rakaat yang pertama. Dan hadis ni sahih. Diceritakan oleh seorang sahabat namanya Huzaifah Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Dia sebut, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata laylah faftatahu al-Baqarah. Satu hari aku solat sunat pada waktu malam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ikut Nabi lah solat sunat pada satu malam. Bila aku solat sunat belakang Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia baca surah Al-Baqarah. Kan surah Al-Baqarah kan mulanya Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Aku okey je lah masa tu. Sehinggalah pada ayat yang ke-100, hingga ayat yang ke-100 tu aku sangkakan Nabi SAW akan rukuk lah. Dah jumpa ayat yang ke-100 surah Al-Baqarah tu, aku sangka Rasulullah rukuk. Thumma madha. Tetapi walaupun dah lebih 100 ayat, Rasulullah teruskan sehinggalah dia habiskan surah Al-Baqarah. Dalam keadaan Rasulullah ni tegak. Lama berdiri ni. Al-Baqarah habis. Bila habis Al-Baqarah, aku sangkakan, Rasulullah dia akan rukuk lah. Lepas ni, habis dah Al-Baqarah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sambung pula dengan surah Ali Imran. Ali Imran ni ada 200 ayat. Bila Rasulullah baca Ali Imran, aku sangkakan 100 ayat je kot. Rasulullah dia akan rukuk lah. Lebih daripada 100 ayat. Sehinggalah ayat yang terakhir, Ali Imran ni dia ada 200 ayat. Ayat yang ke-200 surah Ali Imran, ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Rupa-rupanya Rasulullah belum rukuk lagi, dia sambung pula dengan surah An-Nisa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melengkapkan surah An-Nisa sehinggalah ayat yang terakhirnya, ayat yang ke-176. Bayangkan para jemaah sekalian, betul-betul Rasulullah mencintai wahyu. Dalam rakaat yang pertama sahaja dalam solat sunat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh membaca, dan Huzaifah Al-Yamani dia boleh tegak bersama dengan Nabi dalam mendengar Rasulullah membaca Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat, lebih kurang 662 ayat, mengambil juzuknya selama lebih kurang 8 juzuk. Subhanallah. Ini betul-betul orang yang mencintai wahyu. Para jemaah sekalian, bila kita baca hadis ni, ia menjadi satu motivasi lah kepada kita. Tanda orang yang betul-betul mencintai wahyu, dia bukan sahaja boleh baca Al-Quran dengan banyak, tetapi dia seronok apabila orang lain baca Al-Quran, lalu dia
dengarkan. Moga-moga kita ambil ibrah lah daripada tajuk yang kita bawakan sempena dengan nuzulul Quran ini dalam memupuk kepada kita mencintai Al-Quran. Maka jangan tinggal kita baca Al-Quran walaupun sehari. Saya menyuruhlah kepada diri saya dan kepada para jemaah sekalian. Lebih-lebih lagi kita nak masuk penghujung Ramadan dah ni, kita jadikan Al-Quran sebagai imam. Isinya mulia bak buntiara manikam, rajin membaca akan terakam dalam jiwa yang paling dalam. Al-Quran kitab yang pastinya benar, jadikan ia pautan yang tegar, di akhirat nanti akan bersinar bagai cahaya menjelang fajar. Sibuk macam mana sekalipun, pastikan jangan kita tinggal Al-Quran. Kita ingat Allah saat kita senang, Allah akan ingat kita saat kita susah. Kita ingat Allah saat kita memerlukan, saat kita lapang, saat kita tak ada apa-apa masalah, pasti Allah akan bersama kita ketika kita berhajat padanya, insya-Allah. Jadi anda rasa sekali itu sebagai poin-poin tazkirah yang saya sampaikan, sempena kita mengingati peristiwa nuzulul Quran, kita ambil masa lebih kurang 5 minit untuk kita berzikir, beristighfar, bermunajat sebelum kita tutup majlis yang kita adakan pada pagi ini dengan doa, insya-Allah. Jadi marilah bersama kita bermunajat, berzikir. Bukan saja zikir dengan lisan, kita hadirkan dalam hati, bahkan kita hadirkan dalam akal pemikiran kita. Baik-baik zikir yang kita baca ini, mudah-mudahan ia menjadi satu amal yang memberatkan timbangan amal soleh kita di padang mahsyar, insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Kita akhiri dengan Sayyidul Istighfar, insya-Allah.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa besar yang kami lakukan, ya Allah. Dosa kecil yang kami lakukan, ya Allah. Dosa yang sengaja kami lakukan, ya Allah. Dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami mengharapkan padanya malam mustajabnya doa kami, ya Allah. Ya Allah, boleh jadi ada dalam kalangan kami yang sedang diuji dengan pelbagai penyakit, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada dalam kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, boleh jadi ada dalam kalangan kami yang sedang dibelit dengan pelbagai masalah, ya Allah. Ya Allah, huraikanlah permasalahan tersebut, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengetahui apa yang zahir dan batin dalam hajat kami, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran kami, pahala tasbih, takbir, tahlil yang kami ucapkan ini, ya Allah, kepada kedua ibu bapa kami yang berada di alam sana, ya Allah. Jadikan kubur mereka itu sebagai salah satu daripada taman-taman syurga-Mu. Dan jangan jadikan kubur mereka daripada lembah neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimakanlah ibadat puasa kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang dikenali sebagai ahli puasa sehingga kami layak untuk masuk ke dalam syurga melalui satu pintu yang disebut sebagai pintu Rayyan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami syafaat daripada Al-Quran, syafaat daripada Rasul-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kurniakanlah kepada kami nikmat memasuki syurga-Mu tanpa dihisab dan tanpa melalui azab, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesediaan meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih juga kepada tim SPAQ dan para jemaah yang setia bersama-sama dari awal hingga akhir majlis. Semoga kita mendapat rahmat dan keredaan Allah dan juga semoga kita akan terus istiqamah dalam menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini. Di antara sebab terbesar istiqamahnya hati dan keselamatannya adalah dengan banyaknya membaca Al-Quran. Murajaah yang baik adalah murajaah sebelum datangnya lupa. Baiklah, sebelum berpisah, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih kepada Puan Moderator dan seluruh staf kepimpinan SPAK dan para jemaah. Selamat bersahur dan selamat menjalani ibadah puasa. Selamat kita mencari malam Al-Qadar dengan ibadah-ibadah insya-Allah.
bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.